والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبسلام وهداية النصوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم من والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا برحمتك وعلمنا بسر رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنع لا نفعنا في الدارين. Sekarang. Dan yaitu dua bagai. Pertama wajib daruri, yaitu barang yang tiada berkandak kepada tilik dan bicara. Seperti jirim mengambil tempat qadar zatnya daripada lapang. Artinya dan arti jirim itu barang yang memenuhi lapang qadar zatnya. Seperti batu dan kayu dan tubuh segala binatang. Dan yaitu yang wajib. Dan yaitu yang wajib. Jadi belum pada ni dia katanya hukum akal itu terbahagi kepada 3 bagai. Yang pertamanya wujub, yang keduanya istihalah, yang ketiganya jawaz. Dan maka arti wajib itu barang yang tiada terupa dan tiada benar pada akal akan tiadanya. Dia tu tak diterimakan oleh akal. Maka di sini pula katanya dan iaitu yang wajib tu terbahagi kepada dua bagai. Maknanya terbahagi kepada dua bagai. Yang wajib terbahagi kepada dua bagai. Jadi perkara yang wajib pada akal itu terbahagi kepada dua bagai. Tapi terbahagi dua bagai ni bukan tertentu dengan hukum akal saja. Bahkan hukum syarak pun terbahagi kepada dua bagai, hukum adat pun terbahagi kepada dua bagai juga, ialah daruri dan nazari. Jadi hukum semuanya 3 bagai hukum, ialah hukum apa dia? Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Maka tiap-tiap satu bagai daripada hukum san itu maka ada terbahagi kepada 2 bagai, yang daruri dan yang nazari. Sebab boleh terbahagi kepada 2 bagai itu terbahagi kepada 2 bagai sebab boleh terbahagi kepada 2 bagai. Satunya daruri, yang keduanya nazari itu sebab tilik kepada mengetahuikan dia. Sebab tilik kepada mengetahui, maka wajib pada akal, berhajat kepada tahu, kita kena tahu, kita kena kenal. Hukum syarak, hukum adat pun kembali kepada ilmu kesemuanya. Hukum akal masuk di bawah ilmu, maka ilmu, semua ilmu itu terbahagi kepada 2 bagai, daruri dan nazari.
maka yang dapat dengan secara senang, maka dikatakan daruri. Yang didapat dengan secara susah, nak dapat tu kena fikir dulu, kena buat kajian lebih dulu, kena tilik dulu, kena buat bicaraan dulu, maka itu dikatakan nazari. Mana-mana pengetahuan sekalipun, sekiranya kalau dapat dengan senang, sekira katanya kita nak lari daripada tahu tu tak boleh. Jadi tak dapat tidak kena tahu. Seperti kita tahu benda yang ada, apa benda yang ada di depan kita tu. Semata-mata kita buka mata, dah tahu dah apa benda yang ada di depan kita. Maka itu dikatakan benda daruri. Ilmu yang daruri. Maknanya tak dapat tidak kena tahu. Mana nak lari daripada tak tahu tu tak boleh. Macam mana pun kena tahu. Maka di sini perkara yang wajib pada akal pun itu terbahagi kepada dua bagai. Pertama wajib daruri, iaitu barang yang tiada berkandak kepada tilik. Barang yang tiada berkandak tak berhajat. Ini tak berkandak, tak berhajat, yakni pada mendapatkan dia. Pada dapatnya, pada tahunya. Kita nak kenal dia, kita nak tahu dia, tak berhajatlah kepada tilik. Tilik ni bukan tilik dengan mata, tilik dengan fikiran. Tiada berkandak kepada tilik, tilikkan fikiran. Bukan tilikkan mata, dua mata tu bukan. Tilik di sini tilik fikiran. Dan bicara, mana buat bahasan, kajian, gitulah. Jadi maknanya kita nak tahu dia, kita nak dapat dia, senang sehingga tak perlu kepada fikir dan tilik. Semata-mata kita hadap tu dah tahulah. Itu dikatakan daruri. Jadi perkara ni perkara yang wajib, tapi senang kita nak dapat tahu kata dia ni adalah wajib. Dan senang kita nak dapat tahu kata dia wajib sehingga tak payah kita buat kajian, tak payah kita tilik dengan fikiran, fikir dengan fikiran, tak payah. Sekadar sekali lalu pun dah boleh, dah dapat. Maka itulah dikatakan wajib daruri. Jadi maknanya perkara ni perkara yang wajib, tak terima pada akal akan tiadanya. Benda ni mesti sungguh, tak boleh tak sama sekali. Benda ni benda ada, tak mesti, tak boleh tak ada sama sekali. Tetapi nak tahu kata wajib dia tu dengan secara senang, tak perlu kepada fikir dan tilik dan kajian. Tak payah merenung banyak. Dah tahu dah kata dia ni wajib. Itu dikatakan wajib daruri. Maka di sini musannif pengarang kita buat misal wajib daruri dengan katanya seperti mengambil tempat, seperti jirim mengambil tempat. Qadar zatnya daripada lapang. Seperti jirim mengambil tempat. Ini kita pusing balik. Seperti jirim mengambil tempat, yakni seperti mengambil tempat oleh jirim. Seperti jirim mengambil tempat ni seperti mengambil tempat oleh jirim. Mengambil tempat tu luas mana? Tempat yang dia mengambil tu luas mana? Qadar zatnya. Besar kecil tu sekadar zat, sekadar badan dia. Sekadar zat dia.
Kalau zat dia sakat mana, sakat itulah dia ambil. Tak lebih, tak kurang. Mengambil tempat oleh jirim tu, luas mana, tempat yang dia ambil, qadar zatnya. Yang sama besar, sama kecil dengan zat dia. Itu qadar zat. Tempat tu daripada lapang. Mengambil tempat tu daripada lapang. Kosong. Lapang, kosong. Maknanya tidak ada benda lain di situ. Sekiranya tidak ada jirim yang lain, kat situlah dikatakan lapang. Tengok dulu. Kat tepi dia kata, kita tengok kat tepi. Daripada lapang, kauluhu daripada lapang, iaitu barang antara langit dan bumi. Ini mengikut zahir pandangan kita lah. Antara langit dan bumi. Tidak pun atas pada langit pun ada lapangan juga. Iaitu barang antara langit dan bumi. Jadi kosong. Tempat kosong tu yang ada antara langit dan bumi. Bawah pada langit, atas pada bumi. Itu kira dengan secara zahir pandangan kita. Kalau tidak pun, kalau kita katanya atas pada langit itu, satu lapisan langit pun ada kosong juga. Lapisan langit yang pertama, sementara nak sampai kepada langit yang kedua pun ada kosong juga. Ada lapangan juga. Antara langit yang kedua, yang tiga pun ada lapangan juga. Tapi kenapa dia kata antara langit dan bumi di sini? Mana atas pada langit tak masuk. Bukan dia kira dengan pandangan zahir kita. Dan dipernamakan dia lapang itu. Kenapa panggil lapang? Antara langit dan bumi itu panggil lapang kosong. Dengan sekira-kira waham juga. Dengan sekira-kira waham saja. Maknanya perasan saja. Waham di pandangan kita saja. Sebab kita tengok antara langit dengan bumi itu kosong. Tak nampak benda. Antara langit dan bumi itu kita tak nampak benda, maka kita kira kata kosong lah. Padahalnya yang sebenarnya tak kosong. Padahalnya, padahal penuh ia dengan hawa. Maknanya padahal pada wakilnya, pada yang sebenarnya tak kosong. Sebab semuanya dipenuhi dengan angin, dengan hawa. Padahal dipenuh, tu pada hakikatnya, dia penuh dengan hawa. Tetapi tak kala adalah hawa itu jisim yang sangat halus. Tetapi tak kala adalah hawa itu, angin tu, jisim juga dia pun, jisim yang sangat halus, lagi pulaknya lembut, menerima masuk setengah di dalam setengah. Dia boleh masuk setengah hawa, setengah angin ke dalam setengah. Apabila dia menempati pada tempatnya, tempat hawa oleh jisim yang lain. Yang lain daripada hawa. Maka disengkakan, sengkaan kita lah, katanya lapang. Maka disengkakan lapang. Intaha mu'alif. Jadi mana kita selesai masalah lapang ni dulu. Jadi lapang ni kalau kita kira pada wakilnya, pada hakikatnya antara langit dan bumi ni tidak ada lapangan. Sebab yang kita nampak tu pokok. Yang kita nampak tu bangunan, yang kita nampak tu antara langit dan bumi tu. Kita nampak pokok, kita nampak kayu batu, kita nampak air, kita nampak bangunan dan sebagainya. Maka lain daripada tu kita tak nampak. Maka padahalnya dikeliling badan kita, antara langit dan bumi ni dipenuhi dengan hawa.
Maka dengan sebab kita tak nampak, tengok pada zahir tu nampak kosong, kita katanya kosong lah. Padahalnya dipenuhkan dengan angin. Tetapi kalau orang tanya, kenapa kalau kata dipenuhkan dengan angin? Kalau angin ada, maka macam mana kita nak duduk di tempat yang kosong? Kalau penuh dengan angin, maka dia jawab kata angin ni ialah suatu jisim yang sangat halus, dia boleh masuk setengah kepada setengah. Macam ni, boleh masuk setengah, jadi jirim ni masuk dalam jirim ni, maka dia boleh buka jalan bagi benda lain mengisikan di tempat kosong, di tempat dia. Macam air, air tu benda lembut. Kita tengok dalam kolah, dalam sungai itu penuh dengan air, tapi kita nak masuk tu boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau bayangkan macam tanah ni, kita berjalan tak boleh nak masuk. Kat celah dia. Tetapi air, nak macam dengan angin lah. Sekiranya kalau kita menyelam, jadi air itu terbuka untuk badan kita masuk antara air-air itu. Maka angin pun seolah-olahnya begitulah. Dia bersempak untuk kita lalu, untuk kita mengisi. Itu lapang. Pasal kata lapangnya. Jadi kembali kepada masalah kitanya, wajib daruri. Wajib daruri itu ialah mengambil lapang oleh jirim. Mengambil lapang tu luas sempit, luah dia setakat mana tempat yang dia nak ambil tu qadar zatnya, sama besar sama kecil dengan zat dia. Tak luah daripada zat dia, tak sempit daripada zat dia. Maknanya sekadar muat badan dia, zatnya daripada lapang. Maknanya dia nak mengambil tempat tu di tempat lapang, sekiranya kalau ada dah di situ, di satu tempat dah ada benda lain, maka jirim nak mengambil tempat jirim yang lain pula tu, nak mengambil tempat di situ dah tak boleh. Lagi, dan arti jirim, kalau tanya apa dia jirim, tiap-tiap barang yang memenuhi lapang, mana mengisi di tempat lapang, memenuhi, mengisikan, mengisikan, mana mengambil tadilah, memenuhi lapang, mana dia isikan badan dia di tempat kosong. Memenuhi luas, luas sempit sakat mana memenuhi qadar zatnya, maknanya sama besar dengan zat dia. Maka misal bagi jirim tu ialah seperti batu dan kayu dan tubuh segala binatang dan lain lagi. Air pun jirim. Air pun jirim. Angin pun jirim juga. Hawa tadi pun jirim juga. Tanah pun jirim. Langit pun jirim. Bulan, bintang apa semua pun jirim. Malaikat pun jirim. Jin pun jirim. Kita nampak tak nampak tu lain cerita. Maka jirim, jirim ini ialah sekiranya kalau tilik kepada jirim, sekiranya kalau tilik kepada dia terima belah bagi ke tak terima belah bagi, maka jirim ini terbahagi kepada dua pula. Jirim ini terbahagi kepada dua pula. Sebagai tambahan, jirim ini terbahagi kepada dua pula, tilik kepada terima bahagi ke tak terima bahagi. Badan dia, zat dia, diri dia tu terima belah bagi ke tak terima belah bagi. Sekiranya kalau terima belah bagi, maka kita panggil jisim. Jirim tu sekiranya kalau terima belah bagi, dengan sebab bersusun daripada dua juzuk ke atas, sebab dirinya, zat dianya bersusun daripada dua juzuk ke atas, maka terima bahagi. Nak belah bagi itu boleh.
Maka sekiranya kalau jisim tu terima belah bagi, maka kita panggil jirim tu sekiranya kalau terima belah bagi, kita panggil jisim. Panggil jisim. Jirim kalau terima belah bagi, terima belah bagi pasal apa? Sebab apa? Sebab dia tu bersusun daripada 2 juzuk ke atas. Ada kam muttasil pada zat. Maka sekiranya kalau boleh belah bagi itu dinamakan jisim. Dan sekiranya jirim itu tak terima belah bagi sebab ada 1 juzuk saja. Diri dia, zat dia tu ada 1 juzuk saja, maka satu tak boleh terima, tak terima belah bagi. Yang nak boleh belah bagi itu paling kurangnya 2. Maka sekiranya kalau ada 1 juzuk, maka tak boleh nak belah bagi, maka dinamakan, dipanggil dengan nama kata jauhar firid. Dia panggil jauhar firid. Jadi maknanya jisim dan jauhar firid tu adalah jirim. Jirim tu adalah makhluk bagi Allah Ta'ala. Maka satu lagi tambahan, benda yang menupani pada jisim, pada jirim, dan benda setiap-tiap perkara yang menupani pada jirim itu dikatakan arad. Dikatakan arad. Maka arad menupani pada jirim. Jirim bawa diri sendiri. Maka arad dan jirim itu adalah kedua-dua itu makhluk bagi Allah Ta'ala baharu kesemuanya. Begitu. Itu untuk nak mengenalkan panggilan jirim jisim tu apa perbezaan. Apa perbezaan di antara jirim dan jisim. Maka kalau sebut katanya jisim tu mana jirim yang terima belah bagi. Kalau sebut kata jahar firid ialah suatu jirim yang tak terima belah bagi. Itulah. Maka dah faham itu jirim, perkataan jirim jisim, maka kita tengok pula kepada makna dia. Yang katanya jirim-jirim itu tiap-tiap barang, tiap-tiap barang dikehendaki barang tu ialah makhluk Allah. Katanya benda yang baharu, yang memenuhi lapang, mana yang mengisi di tempat kosong. Qadar memenuhi itu luas sempit sakat mana, banyak mana, qadar zatnya. Jadi besar kecil, tempat tu yang dia mengambil tu, yang dia memenuhi itu qadar zat dia, mengikut bentuk zat dia. Kalau kita nak bayangkan ikan di dalam sungai, di dalam air, maka kalau ikan di dalam air itu, kalau kita bekukan air, kalau kita bekukan air itu, air yang melikungikan ikan, air yang melikungikan badan ikan tu sekiranya kalau kita bekukan. Kalau kita bekukan air, kemudian apabila sudah beku, kita belah. Apabila kita belah tu, kita buangkan badan ikan tu, kita boleh tengoklah. Jadi kosong, tempat ikan duduk. Maka nak macam itulah katanya memenuhi lapang pada zatnya. Maknanya tengok badan kita ni. Di badan kita ni, di keliling badan kita ni dilikungi oleh angin. Macam kita duduk di dalam air, maka dilikungi oleh air akan sekalian badan kita. Maka tempat yang mana dikatakan tempat, yang itulah. Tengok. Jadi apabila kita duduk di sini, kita duduk di mana-mana tempat dilikungi oleh angin. Jadi maknanya angin duduk kat mana? Kat tepi badan kita. Kat tepi badan kita, sekeliling badan kita. Seperti kita duduk di dalam air tu, sekeliling badan kitanya ialah air. Lepas tu mana tempatnya? Tempatnya ialah tempat kita, tempat tu apabila contohnya begini.
apabila kita ni benda-benda ni apabila kita letak begini, kita letak, maka tempat yang melikungi tu apabila kita buang nampak kosong. Situlah tempat dia ni. Kalau ikan di dalam air itu, kalau kita bekukan air, sudah air itu jadi beku, maka kita belah, nak tengok, kita belahkan air itu, maka kita belah, kita buangkan air ikan. Kita buangkan di badan ikan tu, maka kita tengok di situ jadi kosong kan. Tempat kosong tu di situlah bekas tempat ikan duduk. Situlah dikatakan kosong. Tapi apabila ikan ada situ dipenuh oleh ikan. Apabila buang, tengok, apabila kita belahkan, apabila kita belahkan air yang beku tadi, kita buang badan ikan, kita tengoklah jadi kosong. Maka di situlah katanya lapang-lapang qadar zat dia. Salah begitulah. Jadi dia sebut kata jirim mesti mengambil lapang. Mesti letak badan dia di tempat yang kosong. Mesti mengisikan badan dia di tempat kosong. Mesti itulah katanya wajib. Lepas tu wajib pula, wajib daruri. Dengan maknanya sebut kata jirim, dia tak lepas daripada mengambil lapang. Dengan maknanya tak terima pada akal. Tak ada jirim yang tak mengambil lapang tu, tidak ada. Sebut kata jirim, mestinya begitu. Maka sebab tu dikatakan benda wajib daruri, sebab sebut kata jirim mesti mengambil lapang, mesti itulah makna wajib. Mesti kena mengambil lapang. Kalau tak mengambil lapang, bukan jirim. Bukan dia jirim. Kalau sebut kata mengambil lapang, sebut kata jirim, tak dapat tidak. Ialah mengambil lapang. Kalau tak mengambil lapang, bukan dia jirim. Kalau begitu, darurah. Begitulah. Mengambil lapang tu, mana mengambil lapang di tempat kosong, tapi dia panggil tempat. Dia begini. Contohnya benda ni ini satu jirim. Ini satu jirim. Maka dia nak pergi ke sini ke, masa dia diam ke, masa dia bergerak ke, masa dia diam ke, masa dia bergerak begini ke, naik turun begini ke, maka setiap-tiap dia ni sebut kata ini jirim mesti ada mengambil tempat kosong. Mengambil tempat kosong. Maknanya kalau kita katanya di sini dah ada jirim. Sini dah ada jirim. Ialah tangan saya ni. Maka sini dah tangan saya dah mengambil tempat di sini. Maka benda ni nak pergi tempat dia tak boleh. Nak pergi tempat dia tak boleh. Dia ambil di tepi ni boleh. Sebab di tepi kat tangan saya ni kosong lagi, maka dia boleh ambil lah tempat sebab kosong, sebab apa boleh dia lalu begini, sebab tak ada benda. Sekiranya kalau kat tengah jalan dia ada benda, maka ada jirim, sebab tu nak pergi tak boleh, sebab tu jadi belaga, jadi bertupuh, begitu. Maka tengok, kita katanya atas pada tangan saya ni, atas ni kosong kan. Walaupun angin tu adalah, tapi kosong. Maka benda ni boleh nak letak. Jadi maknanya benda ni dia bukan mengambil tempat di tempat tangan, sebab tempat di tangan dia tak boleh ambil sebab dah penuh. Maka kalau nak ambil pun di atas dia kosong. Letak boleh. Begitu. Begitulah. Sebab tu kita tengok yang berlaku kemalangan kat tembok tu. Dia kenapa? Sebab kereta sama kereta dia jirim kan. Apabila kalau kosong tu tak jadi masalah lah. Kereta boleh pergi. Tapi yang ni ada kereta, yang ni ada kereta, sebab tu jadi begitu. Sekiranya kalau nak itu, dia kalau kita tolak kan. Contohnya tangannya duduk di sini. Benda ni nak ambil tempat yang dia duduk. Dia kena tolak. Benda ni mari dia himpit-himpit, boleh.
asalnya di sini, benda ni di sini, maka kalau nak ambil tempat dia, dia kena pindah benda ni. Tolak tu boleh. Begitu. Jadi sebut kata jirib mesti. Duduklah mana-mana pun. Sebab tanya kerana saya nak ambil tempat di mana? Jawabnya di tempat kosong. Sebab tu kalau ada apa-apa benda, contoh kita nak letakkan sebuah rumah di satu bumi masalah, di satu tempat, kita nak bangunkan suatu jirim rumah di suatu tempat, di atas satu tempat. Tapi di situ ada pokok-pokok. Maknanya tempat tu di mengambil tempat oleh pokok-pokok. Maka tak dapat tidak kita kena kosongkan pokok dulu. Kalau tidak nak letak rumah kita tak boleh. Kenapa kita nak kosongkan? Sebab nak letak rumah tak boleh. Begitulah. Sebab pun kalau kita contohnya atas, sebelah atas pada benda ni dia kosong kan. Dia kosong. Maka sekarang dah ada benda ni. Dah ada benda ni di atas. Maka dah tak kosong. Tempat dia ni tak kosong. Maka kita nak ambil benda ni di tempat ni juga kena buang. Menjadi kosong barulah benda lain boleh duduk. Jadi sebut kata jirim mesti kena duduk di tempat kosong. Lepas tu dia ambil luas mana? Maknanya sekadar badan dia sakat mana, bentuk badan dia macam mana, besar kecil badan dia macam mana, macam itulah dia ambil. Sekadar itulah dia ambil. Jadi sebut kata jirim tu tak dapat tidak kena mengambil lapak. Maka itu kita panggil mengambil lapang bagi jirim. Sebut kata jirim tak dapat tidak kena begitu. Lepas tu bahasa ni saya nak panjang sikit bahasa dia. Lepas tu pulaknya yang sebenarnya mengambil lapang tu kalau tilik dalam kitab Arab tu dia panggil tahayyuz. Maka tahayyuz pada asal maknanya menegah. Menegah macam mana? Macam ni. Jirim ni apabila dia mengambil tempat di sini, tempatnya di sini. Kita jangan tempat macam kita tempat duduk atas kursi. Bukan, jangan faham kata kursi itu tempat, jangan begitu. Jadi kosong-kosong. Kalau kita duduk di atas kursi, bukan tempat kursi itu bukan tempat dia. Kosong atas pada kursi itu. Itu kosong, situ tempat kita. Kalau kita duduk di atas lantai, bukan tempat kitanya lantai. Kosong sebelah atas pada lantai itu tempat kita. Begitulah. Maka kembali pada sani, tahayyuz sani itu makna keadaan satu jirim menegahkan yang lain mengambil tempat dia. Tengok, jirim ni dah ada di sini. Maka selama mana dia ada di sini, jirim lain nak mengambil tempat ni. Mana tempat dia kalau ni? Ni tempat dia. Yang ni yang kita boleh lalu tangan ni, yang kita boleh gosok, boleh sapuhnya begini, mana bukan tempat dia dah ni. Ni yang tangan boleh lalu ni dah bukan tempat dia ni. Sebab kita lalu ni di tepi dia. Bukan dia. Mana tempat dia? Kalau kita pegangnya begini, bekas tangan kita dia, tu tempat dia. Maka apabila dia ambil tempat di sini, dia menegahkan yang lain nak ambil tempat. Tengok, benda lain mari. Kalau nak ambil pun, dia kena pindah. Kena pindah begitu. Kalau tidak, kalau dia tak pindah, benda ni nak ambil tempat tak boleh. Maka begitulah. Dia panggil menegah daripada yang lain mengambil tempat di tempat dia. Asalnya. Maka masalah kita ni katanya mengambil lapang oleh jirim qadar zatnya, mengambil oleh jirim pada tempat yang lapang qadar zat dia tu ialah perkara yang wajib pada akal. Perkara yang wajib pada akal dengan maknanya akal kita tak terima sekiranya ada jirim tetapi tidak mengambil lapang, akal kita tak terima.
tulis. Tak sempat baca sekali lagi. Tak, itu mata tak jelas. Saya nak buka nanti cakap. Baba. Ya, ya. Makhluk halus yang masuk ke dalam jasad manusia tu, kita nak terangkan macam mana? Wallahualam. Ya, ya. Ya, okay, saya terang. Jadi mengambil lapang oleh jirim adalah perkara yang tak dapat tidak, mestinya begitu. Maknanya sekiranya tidak ada jirim, malaikat mengambil lapang. Jadi mana mengambil lapang oleh jirim tu perkara yang wajib. Sekiranya kalau tak mengambil lapang tu bukan jirim, dan lalu itulah kita katanya wajiblah bagi jirim tu mengambil lapang. Dengan mana tidak ada jirim, malaikat mengambil lapang. Kalau tak mengambil lapang tu bukan jirim. Sebab tu Allah Ta'ala tak mengambil lapang, sebab tu Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Maka mengambil lapang oleh jirim sana itu ialah perkara yang kita boleh tahu, boleh dapat dengan tak fikir tilik. Dah begitu. Sebab kita pun cakap nak letak kat mana ni, tengok waktu kita nak parkingkan kereta kita, kalau tempat parkingan tu dah penuh, kita nak parking tak boleh sebab tidak ada kosong. Tu benda daruri. Tengok dalam masjid tu, kat lantai masjid tu penuh dengan manusia. Jadi saya tak ada tempat nak duduk. Tu tempat lapang tak ada. Tapi nak duduk atas kepala orang tu tak boleh. Tapi nak sebab kita nak duduk atas masjid tu, nak duduk di tempatnya kosong di kat lantai masjid. Tempat kapet tu kalau sekiranya kalau penuh dengan benda, dengan orang kau, tak boleh. Begitu. Lepas tu sekiranya dia jirim ni ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Jirim ni kalau satu juzuk kita panggil jauhar firid. Kalau ada, maknanya badan dia lah, senang nak cakapnya badan dia tu kalau ada satu juzuk kita panggil jauhar firid. Kalau 2 juzuk ke atas kita panggil jisim. Begitu. Maka jadi maknanya jirim ni ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Kecil tu sebab juzuk dia sikit. Besar tu maknanya juzuk dia tu banyak. Lepas tu pulanya jirim ni ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Nah, kalau lembut seperti air, dia boleh masuk setengah kepada setengah seperti angin tadi. Maka sekiranya kalau ada kosongan, ada lapangan, walaupun lapangan yang sempit sekalipun, dia boleh mengisi. Sebab tu kita tengok kepada kain masalah, kain ni ialah daripada tenunan benang-benang kan. Maka kalau kita tengok tu pada mata zahir kita nampaknya rapat. Tetapi pada wakilnya kat celah-celah dia tu, tenungan dia tu ada kosong. Kat celah-celah dia tu ada kosong. Kalau kita tengok dengan benda, dengan alat dia, kita nampak banyak lagi kosong kat celah tu. Maka kain jirim. Maka air tu jirim ke tidak? Jirim. Tetapi air ni yang lembut. Dia boleh besarkan, dia boleh jadi besar, dia boleh jadi kecil. Ia boleh bercerai. Sebab itulah air itu boleh mengisap, boleh bergerak masuk kat celah-celah benang. Sebab apa? Sebab benang kain kita tu dia ada lubang lagi, ada kosong lagi. Sebab tu air boleh masuk. Sebab tu air boleh masuk. Lepas tu sekiranya apabila kita kurangkan kosongan di dalam di celah-celah benang kain tu,
Sebab tu air dia keluar. Sebab tu apabila kita pusingkan, kita perahkan kain tu, maka antara benang-benang kain tu dia jadi rapat. Sebab tu dia tolak air keluar. Maka apabila jadi rapat, maknanya tak ada ruang, tak ada kosong, maka air tu keluar, lari keluar. Tetapi kalau kita buka balik, tengok benda apa yang panggil, saya tak tahu sana yang kita buat basuh pinggang. Kita letak dalam air, ya ada kosong-kosong kan. Air berjerak masuk kat celah-celah. Air itu masuk kat celah-celah dia. Apabila kita ramas, kita buat begini, maka dia jadi rapat, air lari keluar. Sebab dah tak ada tempat kosong, maka air itu keluar. Begitulah. Jadi maknanya dengan sebab ada kosong. Begitu juganya kalau kita katanya jirim yang lembut. Dia boleh bergerak, dia boleh masuk kat celah-celah yang ada kosongan pada jirim yang keras. Nah, tengok contohnya kain tadi. Nah, dengan sebabnya ia ada ruang lagi. Cuba kalau kita bayangkan kalau batu dia tak ada ruang-ruang macam kain. Sebab tu kalau ada pun sikit sangat. Jadi kalau kita tengok kat semen tu ada boleh masuk air ke tidak? Kat tanah ada boleh masuk air ke tidak? Boleh masuk, boleh berjerat air. Itu menunjuk kata ada ruang lagi, ada lapang lagi walaupun mata kita tak nampak. Walaupun mata kita tak nampak, kalau kita katanya jadi tumpat, macam benda ni, daging dia tu rapat. Sebab tu kalau kita tuangkan air tak masuk. Air tak masuk ke dalam. Tetapi kalau tanah, kalau tanah lebih laginya tanah pasir, tak nampaklah dengan mata kita katanya ada kosong, tetapi ada kosong. Sebab tu air boleh lalu kat celah-celah. Air boleh lalu kat celah-celah. Gitu Sebab air tu dia lembut, dia boleh jadi kecil. Begitulah. Begitu juga apabila kita katanya jin boleh masuk ke tidak di dalam badan manusia, maka kita tengoklah air boleh berjerak masuk ke tidak ke dalam tanah, kat tanah. Maka dengan sebab tanah tu dia tak rapat. Sebab tu apabila tanah tu dia tak rapat, sebab tu kita tanam pokok. Kita tanam pokok nak bagi baja berjerak masuk kepada akar pokok, dan air yang kita jirus tu nak bagi masuk sampai ke akar, maka tanah tu jangan keras sangat. Sebab air susah nak sampai. Sebab tu nak bagi segar pokok tu kita cakur-cakur jadi tanah tu tak rapat, tak keras. Supaya air berjerak masuk. Maknanya kita cangkul tu tujuan apa? Nak bagi ada lapangan untuk air berjerak masuk. Maka begitulah. Jin dia, jirim dia lembut. Jasad dia tu lembut. Maka kat badan kita bukan rapat macam benda ni. Bukan macam benda ni. Dia boleh masuk saja. Tengok nyamuk. Kita tengok tu pada pada zahir tu badan kita mana ada lubang, tapi nyamuk dia boleh cocok masuk dalam badan kita dengan kita tak sedar pun. Maka macam itulah dia boleh masuk di mana, jadi maknanya dia masuk kat badan, bukan dia masuk kat badan kita, masuk kat lapang-lapang yang kecil-kecil walaupun kita tak nampak kat celah badan kita. Macam air tu bukan kata air masuk dalam kain. Air itu bukan masuk dalam kain. Air itu mana? Dia duduk tempat kosong-kosong di dalam kain. Maka air kalau kita jiruh ke atas tanah, maka air itu bukan masuk dalam tanah. Tanah tu jirim, air itu jirim. Pada wakilnya mana? Air dia masuk duduk kat celah-celah kosong yang ada di tanah. Tapi kecil sangat. Begitulah. Jadi tak ada masalah seperti tiup tayar motor. Kita katanya apabila kita pumpkan angin masuk tu, bukan masuk dalam tayar. Masuk duduk dalam, sebab di dalam tu ruang kan. Tu masuk di dalam. Begitulah. Sikit lagi sebagai tambahan. Maka
kembali kepada mengambil lapang oleh jirim tadi. Jadi sebut kata jirim, sama ada jirim tu ialah jisim atau jirim tu ialah jauhar firid, tak dapat tidak mengambil lapang. Mengambil tempat kosong. Maka sekiranya kalau tempat dia yang dia mengambil tu dia bertukar-tukar, berpindah-pindah tempat, di situlah kita panggil bergerak. Tengok. Benar ni, sekarang duduk di sini, kalau tetap di tempat yang sama, kita panggil diam. Kita panggil diam. Kalau dia bertukar-tukar tempat, alih-alih tempat, pindah-pindah tempat, maka jadi bergerak. Tengok, sekarang tempat dia di sini. Dia tukar tempat. Jadi begitu, jadi begini. Sebab tu, maknanya naik turun bergerak ialah maknanya bertukar tempat. Sebab kalau ni sekarang gini, maka begini, tu jadi begitu ke? Jadi begitu ke? Maknanya kita panggil bergerak kan? Bergerak macam mana bergerak sekalipun, tu maknanya dia tukar tempat. Kalau duduk, kalau dia datang di tempat ini, contohnya macam burung, dia datang terbang-terbang tu, masa dia terbang tu dia bergerak. Dia hinggap di sini. Maka hinggap di sini tak bergerak. Maknanya dia tetap di tempat yang sama pada saat yang kedua, yang tiga, itu panggil diam. Apabila dia tukar tempat tu, dikatakan bergerak. Sebab tu, naik turun, apa dia? Ibarat daripada tukar tempat je lah. Naik tu sama. Kalau kita tilik kepada, tak kira daripada atas ke bawah, bawah ke atas, maknanya naik dan turun tu sama. Ialah masuk dalam bahagian bergerak. Apa dia? Masuk dalam katanya bertukar tempat. Cumanya mulai di atas tuju ke bawah panggil turun. Kalau mulai di bawah tuju ke atas kita panggil naik. Maka naik turun, bergerak tu maknanya ibarat daripada bertukar tempat oleh jirim tadi. Sebab tu Allah Ta'ala, soalnya Allah Ta'ala tu jirim ke tidak, zat Allah Ta'ala jirim ke tidak, jawabnya bukan jirim sebab zat Allah Ta'ala tu yang qadim. Jirim ni adalah benda yang baru. Maka zat Allah Ta'ala bukan jirim, lalu tu tak bertempat. Apabila tak bertempat, maka tak boleh kita katanya naik turun, bergerak, diam, tak boleh lah. Sebab gerak ni ibarat daripada, kalau bergerak maknanya kena atas tukar tempat. Kalau diam tu mana tetap di tempat yang sama. Jadi kita kata saat yang kedua sama dengan tempat yang tempat yang ni, yang sekarang sama dengan tempat yang sani. Itu maknanya pada saat yang pertama dengan saat yang kedua tempat yang sama lagi. Saat yang tiga, saat ni bukan makna sejam, masa. Saat yang pertama dengan saat yang kedua, tempat yang sama lagi. Saat yang kedua dengan yang tiga, tempat yang sama lagi, itu panggil diam. Maka panggil diam. Jadi diam tu daripada mengambil lapang lah. Bergerak, bergerak tu daripada mengambil lapang juga, tetapi bertukar-tukar tempat. Maka Allah Ta'ala jirim ke tidak dia? Bukan jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Apabila kata bukan jirim, dia bertempat ke tidak? Tak bertempat. Lalu tu nak ada bergerak dan diam naik turun ke tidak pada zat Allah Ta'ala? Tidak. Sebab bergerak dan diam ni ialah berlaku di jirim sebab jirim mengambil tempat. Begitulah. Sebab tu kalau tanyanya macam mana nak bayangkan tak bergerak, tak diam. Maka kita jawab katanya gerak dan diam ni ialah mengambil tempat. Cumanya bertukar ke tetap. Kalau tetap diam, kalau bertukar tempat dia panggil bergerak. Allah Ta'ala mengambil tempat ke tidak? Jawabnya tak. Itu lepas daripada gerak dan diam, lepas pada naik dan turun. Begitulah. Menuju ke mana, nak pergi ke mana, daripada sini ke sana, tak ada lah. Nak pergi balik, tak ada lah. Sebab kata pergi balik makna tukar tempat. Begitulah. Itulah lebih kurangnya bahasanya. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata
Kedua wajib nazari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستدعو كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baba tahayus. 10 minit lagi ya? Assalamualaikum. Ya, ya. Baba tahayus tadi makna dia apa, Ba? Menegah. Menegah ha. Tahayus maksud dia menegah. Daha ya zal. Tahayuzal. Tahayuzal. Lagi kita sambung kita Aqidatun Najiyah 10 minit lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.